Assalamualaikum semua warga Malaysia. Semoga semua warga Malaysia sihat sejahtera. Mana-mana kalau umat Islam yang yang sedang menjalani ibadah puasa tu, semoga kita punya ibadat puasa ni diterimalah dan kita dapat keberkatan lah. Salam untuk orang Malaysia lah. Untuk tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Bidayuh ke, Bajau ke, Murut ke, Dusun ke, tak kira lah dia orang, asalkan anda orang Malaysia. Anda pegang IC Malaysia, anda adalah warga Malaysia. Baru-baru ni kecoh pasal kita dengar isu warga asing ludah dan melakukan provokasi terhadap penguatkuasa lah. Kejadian tu berlaku beberapa hari yang lepas lah, di mana penguatkuasa sedang bekerja lah. Bila mereka nampak ada warga asing tengah berniaga, bila mereka cerita warga asing ni provokasi lah. Dan yang tak boleh kita terima bila mereka meludah. Bayangkanlah betapa biadabnya warga asing ni. Dengan penguat kuasa mereka langsung tak hormat. Bayangkanlah kita boleh nilaikan cerminan warga asing. Bukanlah kita ni bersikap racist atau kita ni tak ada peri kemanusiaan, tapi bayangkan warga asing bersikap sedemikian. Itu dengan anggota penguat kuasa. Bayangkan dengan orang tempatan. Bayangkan betapa biadabnya warga asing ni. Kat sini suka lah kita cerita tentang statistik dulu lah. Dia dapat kita memberi pengetahuan lah sambil kita bercerita kan. Bukan kita cerita kosong. First kita kena tahu berapa jumlah penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia ni kalau ikut statistik lebih kurang 34 juta lah. Lebih kurang kasarnya anggaran 34 juta. Di mana lebih kurang 29.8 juta adalah warga negara lah. Warga negara ni tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, Bumi Putera Sabah Sarawak ke, Bumi Putera ataupun orang Siam yang IC Malaysia ke, tak kira lah Dan bukan warga negara ni lebih kurang 2.7 juta lah lebih kurang. Ini statistik terbaru daripada Jabatan Perangkaan. Boleh tengok di mana daripada statistik ni 11.7% adalah warga asing. Bayangkan betapa ramainya warga asing. Itu kalau kita tengok tadi jumlah penduduk tu dia merangkumi semua negeri. Tapi bayangkan warga asing. Warga asing ni kebanyakan ni tertumpu di kawasan lembah Kelang Selangor, Kuala Lumpur dan juga negeri-negeri yang padat penduduk dia. Mungkin kita boleh cerita di lain hari lah. Warga asing ni yang paling ramai, ini menurut statistik daripada Immigration paling ramai Indonesia dengan Bangladesh paling ramai, lebih kurang 60%. Indonesia dan Bangladesh Lain-lain tu macam Filipina, Myanmar, Pakistan. Itu antara yang ramai, tapi nanti kita boleh saya tak ada data yang tepat lah. Selain daripada warga asing yang berdaftar ni, kita kena ingat ini yang berdaftar yang tak berdaftar macam mana pula? Yang masuk secara haram, yang gunakan pas lawatan sosial yang tak keluar, macam mana pula?
Selain daripada warga asing yang sama ada mereka berdaftar atau tak berdaftar kat Malaysia juga, kita juga ada terima pelarian. Statistik tentang pelarian UNSCR ni pada saya sangat mengejutkan lah. Jumlah pelarian yang ini statistik boleh cek bukan kita saya saja cakap ini statistik. UNSCR 179,380 orang. Rohingya saja 101,000. Bayangkan ini pelarian Rohingya. Bayangkan 100,000 kat Malaysia. Lain-lain pelarian Hazara. Itu antara yang paling senang lah. Rohingya, Hazara yang kita selalu nampak kan. Kalau nak bercerita soal mazhab, nak bercerita soal tu itu sebenarnya banyak impact dia yang kalau nak kita kaji menyeluruh. Hazara ni etnik apa? Dia punya anutan apa? Syiah. Itu pun impact dia sangat bahaya. Tapi saya pelik, kenapa kita nak condemn kerajaan 100% kan kita kena ban. Tapi saya sebagai orang Malaysia, IC Malaysia, datuk nenek moyang saya pun orang Malaysia, saya berhak. Saya anak jati Malaysia. Saya berhak. Kita bukan nak kecam kerajaan, cuma kita nak memberi teguran kepada kerajaan. Kena ingat mazhab kita apa. Kena ingat kenapa kita nak ambil pelarian UNSCR yang bermazhab Syiah. Contoh, yang terang-terang dia tak sealiran dengan kita. Bukan kita soal agama, bukan soal kita rasis, tapi untuk apa? Kita terima bulat-bulat boleh katakan pelarian yang boleh kerajaan nak bantu, tapi kerajaan kena ada kawal. Kena kawal. Ini pelarian boleh bekerja. Apa definisi UNSCR? Sepatutnya UNSCR mereka tidak boleh bekerja. Mereka hanya datang kat UNSCR ni untuk tempat perlindungan. Tapi kenapa mereka boleh bekerja, siap ada kedai? Dah kenapa dengan Malaysia sampai tahap begitu sekali? Itu satu bab. Kemudian kat Malaysia ni juga ada pelajar yang kita terima, pelajar-pelajar asing. Okey, itu baguslah kan. Ada pelajar, bila ada pelajar asing, baguslah untuk kita punya kita punya pusat pengajian, baguslah. Tapi ada juga segelintir, ini tak banyak lah mungkin ada segelintir yang lari daripada kolej, terutama daripada Afrika lah. Senang je lah kita cakap daripada Afrika, senang supaya orang pun faham, sebab banyak dah berlaku kan. Impact dia macam mana pelajar-pelajar daripada Afrika ni, bukan semua datang nak belajar pun. Lepas tu mereka membuat masalah kan. Kita pun faham lah macam mana orang bukan kita kata orang Afrika ni semua jahat, tapi boleh katakan banyak dah kita kes berkenaan dengan orang Afrika ni. Macau scam lah, dadah lah dengan sikap mereka yang mabuk. Kita faham, sebab saya pun pernah, kawasan saya ni pernah malam-malam pukul 3, pukul 4 pagi pun mereka mabuk. Dengan faham lah, mereka dah badan besar, dengan pergaulan bebas mereka. Itu bukan satu budaya yang bagus untuk kita. Kemudian berkenaan seterusnya, PAS lawatan sosial. Ini pun jadi masalah juga. Ada yang datang Malaysia ni guna PAS lawatan sosial, lepas tu tak tahu keluar balik ke tak. Kan, terutama daripada China lah. Tu yang kita tengok dekat Malaysia ni. Kita tengok selalu sangat lah kan, penguatkuasa buat tangkapan yang ini berkaitan dengan isu pelacuran, isu rumah urut. Itu impact dia lah. Jadi kita rangkumkan semua ni, kita boleh bayangkan betapa kebanjiran warga asing dekat Malaysia ni. Begitu banyak, begitu ramai. Punca juga kebanjiran warga asing ni atas permintaan daripada majikan. Kalau kita tengok statistik daripada Februari, ini kita bercakap statistik daripada Jabatan Buruh, jabatan yang berautoriti. Permintaan untuk pekerja warga asing daripada Februari
Ni permintaan kita kadang-kadang pelik jumlah yang diminta tu 171,000. Bayangkan kenapa majikan begitu perlu sangat dengan warga asing ni. Terutamanya sektor perkilangan sektor perkilangan memohon 118,000 pekerja untuk memenuhi sektor perkilangan pasal COVID ini. Statistik bukan kita ambil daripada sumber yang salah atau kita buat statistik sendiri. Ini kita boleh tengok, boleh buka laman web, boleh ni, memang ini statistik keperluan terutama daripada sektor perkilangan. Sebanyak 118,000 permintaan daripada pihak majikan supaya kerajaan benarkan pengisian kekosongan tu. Bayangkan. Selain daripada tu, sektor peladangan, sektor pembinaan. Kemudian bila kebanjiran warga asing ni kita tengok apa impak buruk yang berlaku lah kan. Impak buruk ni warga asing ni, bila mereka ramai, mereka akan membentuk koloni. Bila mereka membentuk koloni, inilah hasilnya. Sebab orang asing yang datang kat Malaysia ni, kebanyakannya taraf pendidikan, taraf kehidupan mereka daripada negara asal tu, bukanlah kita menghina mereka, bukanlah kita menghina negara mereka, tapi ini realiti keadaan sebenar. Dengan taraf hidup, dengan sikap mereka, mereka bawa kat Malaysia budaya mereka yang pengotor, budaya mereka yang suka buat kecoh, pergaulan bebas, budaya mereka yang tak menghormati. Mereka bila bawa ke Malaysia, suasana tak sesuai dengan orang tempatan. Sangat-sangat tidak sesuai. Itu lama-lama itu akan memberi satu kesan yang buruk, akan menyebabkan natijah yang negatif bila bertemu dengan orang tempatan. Sebab kita orang tempatan, kita ada cara kita ada budaya kita punya taraf pendidikan, taraf kesihatan, taraf kebersihan. Kadang-kadang bila mereka tak ikut itu yang akan berlaku pertembungan. Itu akan, sebab kita dah banyak dah kes warga asing. Sebelum ni pun kita tahu ada satu warga asing yang konon-kononnya dia boleh pula dia mencabar orang tempatan kan. Itu salah satu contoh kan. Tapi alhamdulillah dia pun dah ke dalam. Saya rasa tak perlu komen lah, sebab ramai sangat orang dah komen dia pun dah ke dalam. Biar polis buat kerja kan. Selain daripada tu, impak daripada warga asing ni juga akan memberi masalah sosial, kejadian jenayah. Banyak warga asing yang lakukan jenayah ni. Saya tak payah go through satu persatu lah, tapi cukup kita tahu kan, pelacuran, merompak, samun, scam, semua banyak yang melibatkan warga asing. Sebab kita tak tahu daripada negara mereka, kita tak tahu apa sebenarnya data-data, biodata dia orang ni penyenayah ke apa ke, tak ada masuk. Bila masuk, dia tengok keadaan hidup kat Malaysia ni mewah kan. Kita orang Malaysia ni tak adalah kaya, tapi boleh katakan kebanyakannya ada kereta, ada duit, ada rumah. Itu peluang. Silap sikit dia kan dia memberi satu impak yang menggugat keharmonian kita lah. Impak dari segi ekonomi juga Impak dari segi ekonomi pun boleh katakan kesannya buruk lah. Sebab pengaliran duit keluar ni, kalau kita nak tahu ini statistik daripada Bank Negara Malaysia bukan saya pandai-pandai, bukan setahun mereka bawa duit kita keluar 34 bilion. Bayangkan, ini anggaran 34 bilion ke 70 bilion. Bayangkan betapa banyak impact itu dari segi impact ekonomi
Bayangkan betapa banyak yang duit kita dibawa keluar. Selain daripada itu, isu kebersihan. Kalau kita tengok, kalau kita pergi ataupun macam saya ni, saya biasa duduk dan saya pun ada kerja-kerja yang kita pergi ke satu tempat kan. Bila kita pergi yang kawasan yang koloni ni, kebanyakan warga asing, jujur saya cakap, mesti kawasan tu akan kotor. Jujur. Dia tak, bukanlah kita merendahkan mereka, tapi ini kenyataan, ini reality. Kalau kita pergi kawasan-kawasan yang kawasan contoh flat kos rendah ke, bukan, ini maksud saya bukan saya menghina penduduk atau komuniti yang duduk di kawasan yang kos rendah, tidak, dan tak semua pun. Ini berdasarkan pengalaman saya dan perhatian saya sesetengah. Jangan salah faham, fokus saya ni berkenaan dengan koloni warga asing. Poin saya yang penting, kalau kita pergi kawasan tu yang banyak warga asing, pasti kawasan tu akan berbau busuk, sampah berterabur, kotor. Itu realitinya. Dan bila benda ni berlaku, lama-lama orang-orang tempatan akan keluar daripada kawasan tu. Jadilah kawasan tu, komunitinya semuanya warga asing. Mereka akan menguasai kawasan tu. Parking kereta mereka kuasai. Bayangkan, parking pun mereka dah kuasai. Kedai-kedai mereka kuasai. Itu yang nanti timbul isu. Mereka tuntut itu kawasan mereka. Apa nak jadi dengan anak cucu kita? Apa gunanya dulu tokoh-tokoh kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan. Itu tokoh-tokoh itu kan, apa gunanya mereka buat semua tu untuk orang Melayu, Cina, India, dan untuk Bumiputera, Sabah, Sarawak. Itu belum kita cerita lagi kan, betapa dulu tokoh-tokoh kemerdekaan kita, tak kira lah orang-orang yang berjuang nak dapatkan kemerdekaan. Kita tengok sejarah Lieutenant Adnan macam mana. Kita tengok tokoh-tokoh Datuk Bahaman, tu contoh lah kan. Macam kat Sabah, Sarawak, Rentap, Mat Kilau, Dul Said, Kiai Haji Saleh. Tiba-tiba ada satu pihak yang baru datang datang kat Malaysia, mereka boleh tuntut pula kawasan tu. Rasanya adil ke? Tak adil. Bayangkan, macam mana ada satu pihak yang pendatang yang macam ni ada sikap sebegini. Mereka boleh sesuka hati pula, mereka boleh tuntut pula. Kenyataan itu pernyataan yang biadab. Walaupun benda tu dah selesai, rasanya dah tak ada lagi, tapi benda ni dia akan berlaku kalau kita biarkan. Selain daripada itu, impak yang negatif juga, dia akan mengganggu peluang pekerjaan orang tempatan. Peluang pekerjaan orang tempatan ni akan terganggu. Sebab warga asing ni, mereka sanggup buat apa saja. Mereka tak kira pun, asalkan mereka boleh survive, mereka buat. Dan mereka, sikap mereka ialah mereka pendatang. Bila pendatang, mereka kena kuat. Sebab tu kita tengok apa-apa kerja sektor pun sebelum ni kita tengok sektor 3D je, dirty, dangerous dengan difficult. Itu mereka kuasai. Sekarang kita tengok mereka dah jadi tauke-tauke besar. Bila mereka dah jadi tauke-tauke besar, mereka dah mula naik kepala. Bila mereka dah mula naik kepala, bukan setakat orang tempatan saja mereka tak hormat, penguat kuasa kerajaan pun mereka tak hormat. Ini impak negatif yang kesan daripada bila kita tak kawal pendatang asing ni. Okey, kita cerita keburukan dan kita cerita pula sebab apa warga asing ni ramai dekat Malaysia.
dari segi kita bercerita dari segi keperluan, kita juga perlu bercerita dari segi keperluan. Memang tak dinafikan Malaysia memerlukan warga asing, terutama daripada sektor 3D. Memang kita tak nafikan sektor yang sukar, bahaya, kotor. Sebabnya kadang-kadang orang tempatan yang tak nak bekerja. Kita pun tak adalah menyalahkan orang tempatan, cuma harap orang tempatan membuka mata. Ambil peluang. Sebelum ni sektor-sektor yang sebegini mereka kuasai, tak salah kita orang tempatan buat. Mungkin kita boleh buat, jadikan ia sebagai kerja sambilan, 2-3 kerja, tak salah kan, untuk mengurangkan isu ini. Dan majikan juga suka ambil orang asing ni sebabnya mudah. Mudah bukan sebab apa, sebab mereka ada boleh buat kontrak, mereka kekal. Macam orang tempatan ni kejap daripada saya pun daripada pengalaman saya lah. Ada rakan-rakan, ada kawan-kawan, bukanlah kita menjatuhkan atau menghina kawan-kawan kita, just kita nak share kan. Kadang-kadang kawan mereka kadang-kadang mereka tak tahan, 2-3 minggu dah berhenti. Faham, dari part majikan pun kita faham mereka nak mengoperasikan macam sebab apa sektor perkilangan yang minta banyak kan kemasukan pekerja asing, sebab mereka pasca Covid mereka nak operasi balik kilang, mereka perlukan tenaga kerja yang boleh mereka jalankan operasi perkilangan mereka kan. Mereka perlukan pekerja yang tetap. Kita pun faham, cuma harap ada kawalan lah. Dan apa rumusan, apa perlu kita buat, tak kira daripada kerajaan, tak kira daripada orang tempatan, tak kira daripada penguatkuasa. Dari segi kerajaan kena tegas. Ini yang paling penting, sebab baru-baru ni kita dengar kerajaan Bangladesh request kan, mereka nak, dalam tak silap saya, betul kan kalau salah, dalam 400,000 mereka nak masuk. Bayangkan sekarang saja Bangladesh dah berapa ramai. Kalau mereka masuk lagi, silap saya bulan, orang Bangladesh ni lagi banyak daripada warga negara berbangsa India. Bayangkanlah. Itu harap kerajaan tegas lah. Tegas, kawal, dan ada pendirian, dan ada kajian. Dan kerajaan juga perlu sediakan skim yang baik untuk pekerja tempatan, supaya menarik pekerja tempatan untuk bekerja di sektor-sektor yang 3D, sektor-sektor yang orang tempatan kurang nak bekerja. Macam bukanlah dari segi gaji. Kena faham, kalau orang asing mereka datang Malaysia seorang, cukup mereka ada tempat tinggal, cukup mereka ada pakaian, makanan. Mereka ada keperluan asas saja. Berbeza dengan kita dengan orang tempatan. Orang tempatan kita banyak kita punya kos hidup, sebab kita ialah kita perlukan rumah, kereta, kita bayar cukai sana cukai sini kan. Orang asing levy kita ada berapa cukai saja mereka perlu bayar kan, berbeza dengan orang tempatan. Dia tak sama. Harap kerajaan ada satu skim yang menggalakkan orang tempatan untuk bekerja di sektor-sektor yang selama ini dikuasai oleh orang asing. Macam sektor perkilangan, mungkin kerajaan perkenalkan skim allowance pekerja kilang, itu untuk membantu kan. Maksudnya kerajaan dan majikan memberi kerja sama. Daripada kita fikir tukaran asing tu yang keluar, aliran tunai, aliran duit kita yang keluar kalau sampai 34 bilion, kenapa tak kita tukar benda tu untuk menggalakkan orang tempatan supaya duit tu berlega dalam pengaliran dalam negara? Tak salah. Macam sektor 3D, kita kerajaan buat skim, cadangan saya allowance 3D, kan,
Kalau dekat jabatan kerajaan ada allowance kritikal, apa salahnya majikan, kerajaan laksanakan satu allowance 3D. Mana-mana sektor yang kategori 3D ada allowance untuk orang tempatan. Allowance yang munasabah lah, 300 ke 300 setengah ke, saya rasa tak rugilah. Kerajaan tak rugi, majikan tak rugi, pekerja pun bila ada allowance ni, faham sendiri lah, semangat mereka tu lebih tinggi. Sebab normal lah, pekerja memerlukan imbalan. Bila gaji mereka, skim mereka bagus, rasanya tak ada masalah orang tempatan nak bekerja di sektor 3D. Dan orang tempatan pun tak ada rasa malu. Sebabnya kalau kita fikir di luar negara contohnya kan, walaupun mereka bekerja di sektor 3D, tapi mereka tangga gaji mereka tu cukup untuk keperluan harian. Kita tak perlu bandingkan mana-mana negara. Setiap negara tu ada kelebihan. Cuma ada benda yang baik, tak salah kerajaan ambil contoh. Ambil itu jadikan ambil contoh supaya tujuan kita tu untuk mengurangkan kita punya keperluan, kita punya permintaan, kita punya mengharapkan dapat terlampau lebih kepada buruh asing. Selain daripada allowance, macam saya cakap, dari segi cuti, senang cerita dari segi kebajikan, jaga tangga gaji, alhamdulillah kerajaan pun dah naik kan. Cuma kerajaan perlu perbaiki supaya kerajaan, majikan dapat menggalakkan orang tempatan untuk bekerja di sektor 3D kan. Supaya benda tu berbaloi lah untuk orang tempatan. Contoh kalau sektor pembinaan yang tak dinafikan, orang tempatan ni, bukan kita tak lasak, mungkin sebab kita orang tempatan, mungkin kita rasa selesa, mungkin kita rasa masih banyak peluang pekerjaan yang lebih mudah. Kita tak adalah nak bekerja panjat bangunan yang tinggi-tinggi kan, ada panas kan, habuk, kotor. Orang tempatan tak nak. Tapi macam saya cakap, kalau kerajaan ada satu skim yang menarik, gaji yang setimpal, saya rasa tak ada alasan. Sebab berapa ramai orang muda yang tak ada pekerjaan. Kalau kerajaan katalah laksanakan allowance 3D, ni kalau macam jabatan kerajaan ada allowance kritikal lah, ini kerajaan buat skim, bincang dengan majikan, MTUC, mereka bincang, ada kan allowance kritikal 3D lah untuk sektor yang berkaitan kan. Kalau sektor tu lagi bahaya, allowance-nya lagi tinggi. Bukankah itu menggalakkan? Kan? Menggalakkan orang tempatan bekerja, memberi semangat kepada orang tempatan untuk bekerja. Itu kerajaan lah kan. Sekarang kita dari segi kerajaan, kita suka juga saya nak harap jabatan yang berkaitan, yang berautoriti, tak kira lah daripada pihak Marine, pihak Immigration, pihak Polis, penguat kuasa, tak kira lah penguat kuasa betul daripada mana pun, di BKL ke MPAJ ke, contoh lah, ini contoh je lah, tak kira lah majlis perbandaran lain, MBJB ke, MBM Melaka punya ke, contoh Penang ke, Pahang ke, semua kena memainkan peranan supaya benda ni tak begitu mudah berlaku. Sebab Malaysia ni negara boleh saya katakan negara maritim, sepadan kita luas. Peluang mereka masuk tu mudah, daripada celah sana celah, lorong sana lorong sini, mereka boleh masuk kan. Sebab tu pemantauan tu pun penting supaya menghalang mereka daripada masuk. Tentera laut, tapi kita ucapkan syabas lah kan kepada semua pihak yang bertanggungjawab, pihak-pihak yang menjaga ni, mereka semua sebenarnya alhamdulillah mereka dah buat kerja. Cuma mungkin ada kekurangan dari satu kedua sudut. Dan isu yang paling penting sekali sebenarnya, kalau boleh
janganlah perkara ini dipolitikkan. Fahamlah maksud saya dipolitik kan. Kita tak berani, bukan tak berani lah, sebenarnya kita berhak saja untuk komen sebab kita orang tempatan. Kita berhak untuk beri pandangan. Cuma dari segi pemantauan, harapnya pemantauan tu telus. Tiada unsur rasuah. Bila apa-apa pun benda, bila ada unsur rasuah, isu warga asing kan, ini sebenarnya punca juga. Ini adalah salah satu punca utama juga masalah ni. Sebab isu warga asing ni dia luas. Kita nak cerita warga asing ni, kita banyak benda yang kita boleh cerita. Selain daripada faktor itu, kita belum lagi cerita warga asing yang muka Melayu, muka Cina, muka India kan, datang kat Malaysia. Apa? Itu pun salah satu faktor juga, dengan IC palsu. Kita pun faham. Kita nak komen lebih-lebih pun payah juga. Tak komen pun sebenarnya payah juga. Cuma harap isu rasuah ni cukuplah. Jangan ada lagi pintu-pintu masuk kita yang ada boleh dirasuah. Sangat menyedihkan lah. Sangat menyedihkan. Sekarang pula kita bercerita dari segi sikap orang tempatan. Ini sebenarnya kunci juga kepada permasalahan warga asing ni. Orang tempatan kena berubah lah. Saya bukan menyalahkan, tapi ini langkah lah. Sebabnya pihak majikan akan bagi tahu mereka perlu ambil buruh asing. Sebab orang tempatan tak boleh begini, tak boleh begini, tak boleh begini kan. Jadi langkah mereka mudah dan alasan mereka yang mudah. Okey, mereka perlukan buruh asing. Jadi orang tempatan pun kena berubah. Selama ni sektor-sektor 3D kita beri je semua dekat orang asing. Sampai ke sektor-sektor yang bukan 3D pun sekarang mereka dah ambil. Saya tanya satu soalan. Dekat pasaraya kan, bila kita dekat cashier tu, boleh ke warga asing bekerja? Ini persoalannya. Kan? Itu belum lagi kita cerita ada warga asing yang bawa Grab, tapi semua tu ada yang dah ditangkap. Bayangkan. Itu belum kita cerita pula warga asing dah jadi tauke. Jadi kita orang tempatan perlu berubah. Kita jangan terlalu beri peluang. Kita jangan terlalu beri ruang. Contoh kedai, kadang-kadang orang tempatan sewakan kedai. Lepas tu orang asing lama-lama semua kawasan mereka kuasai. Jadi apa lagi tinggal untuk orang tempatan? Mereka dah bentuk komuniti. Pakistan, okey, bahagian ini dia punya. Aceh, bahagian sini mereka punya. Arab, mereka sini. Afrika, sini. Mereka dah ada. Mereka dah boleh pula ada sub-sub macam itu. Bahagian jual-jual sayur, ni ada satu puak ni ambil. Itu belum pula kita cerita tanam sayur pun dah satu puak ni pula ambil. Puak-puak warga asing. Sebabnya orang tempatan sendiri kita perlu berubah. Memang tak dinafikan ada sektor-sektor yang dangerous, difficult, dirty, yang mungkin tak sesuai dengan kita orang tempatan. Tapi kalau sektor tu kita rasa kita boleh, kita kurang kebergantungan kita terhadap warga asing, terhadap buruh asing. Contohnya, saya sendiri pun ambil peluang. Saya buat cleaning, cat, semua-semua tu untuk walaupun hanya part time tapi memberi ruang. Sambil tu kita boleh tolong anak bangsa kita mana-mana yang nak bekerja, kita tolong sama-sama. Itu contoh salah satu benda yang mudah. Kan? Sekarang orang tempatan nak buat plaster pun orang tempatan dah tak nak.
Nak buat cleaning, jauh sekali. Nak kerja ladang, memang tidaklah. Nak kerja pembinaan, rasanya dalam mimpi lah. Bukan kita menghina bangsa kita. Sebab kita dah semakin maju. Jadi benda-benda ni, kalau tanyalah, tak ada ibu bapa kalau cita-cita anak nak jadi apa? Cleaner. Confirm tak ada. Anak nak jadi apa? Ni, kait kelapa sawit. Tak nak. Anak nak jadi apa? Jadi plaster. Kan? Jadi bekerja nak buat jalan. Bukan kita menghina. Bayangkan sekarang potong rumput, siapa buat? Mengecat rumah, siapa buat? Plaster rumah, siapa buat? Bersihkan rumah, siapa buat? Tanya. Banyak lagi kalau kita tengok sekarang ni, bengkel-bengkel pun ambil pekerja-pekerja buruh asing. Kedai cuci kereta buruh asing. Kalau kedai mamak tu, maaf cakap lah kan, itu tak boleh nak. Tapi kita pun dengar macam mana tauki kedai mamak sendiri cakap orang tempatan tak nak bekerja. Nak salahkan majikan pun tak boleh. Nak salahkan kerajaan pun tak boleh. Nak salahkan jadi nak salahkan siapa? Saya harap benda ni sebenarnya lama-lama impact dia tu negatif. Cukup satu isu pengaliran duit keluar saja dah cukup. Berapa banyak duit keluar, kan? Harap kerajaan ambil sesuatu lah. Dan harap, dan pesanan saya, ini pesanan daripada Bromat lah. Kalau mana orang asing yang faham tu, fahamlah. Kepada warga asing yang duduk di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, anda dialu-alukan. Sebab apa anda dialukan? Anda membantu ekonomi Malaysia. Anda meringankan tugas rakyat Malaysia. Mana kita tak boleh bekerja, anda ambil. Itu hak anda. Sebagai seorang manusia, tak ada masalah, kan? Bumi ni untuk semua. Tapi ingat, bila anda duduk di Malaysia, ada aturan dia, ada undang-undang dia, ada budaya dia, ada adab dia. Kena ingat itu. Bila anda duduk Malaysia, ikut undang-undang Malaysia. Bila anda duduk Malaysia, hormat penduduk Malaysia, hormat penguat kuasa di Malaysia, hormat cara hidup di Malaysia. Ingat, bila anda duduk di Malaysia, tinggalkan budaya anda di luar, ikut budaya masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan, kita kena faham, begini. Anda kena tinggalkan. Itu anda nak, budaya anda nak buat, buat di negara anda. Ini Malaysia. Cara hidup anda kena sesuai dengan orang Malaysia. Sebab apa? Anda memilih duduk di Malaysia untuk bekerja. Bila anda memilih duduk di Malaysia untuk bekerja, anda kena ikut aturannya, cara hidupnya, undang-undangnya. Kena hormat ajaran agama di Malaysia, kena hormat etnik-etnik di Malaysia, kena hormat penguat kuasa di Malaysia. Kalau anda tak reti nak hormat penguat kuasa, anda tak reti nak hormat undang-undang Malaysia, anda tak reti nak hormat budaya Malaysia, masyarakat Malaysia, aturan Malaysia, semuanya terletak di tangan anda. Tanya diri anda balik. Kalau aku pergi satu tempat tu, aku bersikap begini, apa reaksi orang lain? Sebab setiap negara tu ada aturan dia. Kena faham, kena ikut. Sama juga, bukan untuk buruh asing saja. Untuk UNSCR,
yang anda diberi pelindungan di Malaysia, anda kena ingat dan kena berterima kasih dekat kerajaan Malaysia, dekat orang tempatan yang sama-sama terima anda. Dan anda kena ingat, anda duduk Malaysia, anda diberi pelindungan, sepatutnya anda berterima kasih. Sebab dekat negara anda faham sendiri apa yang berlaku. Bila anda duduk di Malaysia, anda kena sedar diri. Anda kena terima bahawa Malaysia ni ada undang-undang. Malaysia ni ada penguatkuasa yang menjalankan kerja dia. Malaysia ni ada penduduk tempatan yang ini bumi tanah air dia. Anda datang kena berterima kasih. Dan anda kena ingat, anda duduk Malaysia ni aman damai. Jadi datang Malaysia, anda jangan jadi punca keamanan, ketenteraman, kebersihan, keharmonian tu rosak. Angkara anda ni. Bila anda datang untuk bekerja, anda datang menerima pelindungan, anda hormat orang tempatan. Dan orang tempatan pun tidak akan ada masalah dengan isu ni. Yang bermasalahnya bila warga asing, buruh asing, UNHCR, itu belum kita cerita pendatang tanpa izin. Itu belum kita bercerita yang gunakan pas lawatan sosial. Buat perkara-perkara yang mengganggu gugat. Buat perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Buat perkara-perkara yang memberi masalah terhadap penguatkuasa, terhadap orang tempatan, terhadap kerajaan Malaysia. Tolong duduk di Malaysia, gunakan sebaik-baiknya dan reti berterima kasih. Bila anda menghormati orang tempatan, anda memberi kerjasama, anda daripada awal anda pegang niat anda datang ke Malaysia untuk apa? Untuk bekerja, mencari rezeki kan, untuk mendapatkan pelindungan. Kan, untuk pelajar-pelajar student yang bekerja di Malaysia juga, student di Malaysia pun sama juga. Apa tujuan anda datang Malaysia? Kalau anda rasa anda datang Malaysia, tujuan anda itu salah, jangan masuk Malaysia. Sebab Malaysia ada undang-undang. Malaysia ada orang tempatan yang sayang dengan negaranya. Itu nasihat saya lah. Rasanya cukup sampai sini. Kali ni bromat serius sikit lah, sebab ini benda serius kan. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf lah kalau ada kata-kata saya yang mengguris perasaan orang tempatan, mengguris hati dan perasaan mana-mana penguat kuasa kerajaan, orang tempatan. Saya minta maaf. Dan sebenarnya niat saya tu untuk menegur, sama-sama kita berkongsi, bukan kita menyalahkan mana-mana. Minta maaf juga kepada pihak majikan, orang tempatan. Bukan niat kita nak mengecam kerajaan, penguat kuasa, majikan, orang tempatan. Tidak, kita sama-sama. Kita ni satu. Kan? Kita saling memudahkan. Bukanlah bermakna kita langsung tak boleh terima orang asing, buruh asing. Tidak boleh juga. Negara-negara lain, negara-negara maju pun ambil. Sebab kita faham ada sektor-sektor 3D yang memang kita tak nafikan, yang orang tempatan kurang minat. Kita perlu untuk dari segi ekonomi, kita perlu. Itu tak dinafikan. Dan kepada orang asing juga, bukan kita benci anda. UNHCR juga bukan kita benci anda. Sebab ini bumi Allah. Siapa-siapa pun boleh duduk. Kan? Tapi setiap kawasan tu ada aturan dia. Kita kena ingat. Tanah Arab, orang Arab. Kena ingat. Negara Eropah, orang Eropah.
negara Malaysia. Orang Malaysia lah. Negara China, negara India, negara Pakistan, negara Indonesia, Thailand ke, Australia ke, Kanada ke, Brazil ke, itu tu kan sama macam kita. Kita ada orang tempatan. Maksud saya orang tempatan tak kira lah dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, Bumi Putra, Sabah, Sarawak, orang asli. Jangan kita lupa kan, itu orang tempatan. Jadi orang luar, buruh asing, UNHCR, pendatang tanpa izin, mereka dengarkan kata-kata saya ni. Bukan kita membenci anda, bukan kita rasis, tapi hak, aturan, peraturan, penguatkuasaan itu adalah benda yang tetap, yang tidak boleh diubah-ubah. Okeylah, panjang kali ni Bro Mat bercerita sebab isu ni isu yang hangat, isu yang panas, dan kita perlu komen dan kita perlu kaji. Kita perlu sama-sama bincangkan. Okeylah, kalau pengongsian Bro Mat ni memberi manfaat, boleh like, boleh komen, dan jangan lupa subscribe. Okey, Assalamualaikum. Salam semua untuk warga negara Malaysia. Kita semua sama dengan hashtag Bromat, Simple Living, High Thinking. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua warga Malaysia. Bye.